Kejap. Adakah anda seorang pelajar? Oh, ibu bapa? Guru ataupun syarah? Anda beremosi dengan pembelajaran atas talian? Nantikan keputusan kami dan jangan lupa like, komen dan share. Jumpa anda di sana. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton, kepada sahabat perjuangan saya dan kepada semua. So, saya mengharapkan kepada anda semua sihat-sihat belaka, sama ada secara fizikal maupun secara emosi lah, kerana pada waktu pandemik COVID-19 ini ramai juga yang terjejas daripada segi emosi. Jadinya saya mengharapkan yang pada penonton semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Okay, jadinya hari ini saya dan sahabat seperjuangan saya akan memberikan sedikit perkongsian dan yang menjadikan perkongsiannya merupakan isu yang hangat juga semasa pandemik COVID-19 ini. Jadinya kebanyakan mesti dah tertanyakan apa yang kami nak bawa. Okay. Sebelum kita pergi berlanjut kan, kami ada persoalan untuk ditanya kepada anda. Jadinya persoalan saya bunyi macam ni. Adakah anda beremosi dengan belajar secara atas talian? Okey, itu adalah tajuk yang kita akan buat perkongsian pada kali ini, di mana tajuk ini sangat menarik dan sangat mendalam, terutamanya kepada pelajar dan ibu bapa, guru, dan topik ni bila kata belajar secara atas talian, dia melibatkan ramai dan bukannya pelajar sekolah saja, malahan pelajar di peringkat universiti ke, diploma ke dan sebagainya juga terlibat dalam topik ini. Jadinya orang kata tak molek lah ataupun tidak manis lah tanpa kita memperkenalkan diri dahulu. Jadinya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama diberi Muhammad Azbuddin bin Paiman, merupakan pelajar tahun ketiga sarjana muda kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, dan bersama sahabat seperjuangan saya, silakan. Okay, nama saya Muhammad Fauzan bin Miswadi, merupakan mahasiswa kaunseling tahun ketiga Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Nampak? Daripada dengar suara pun dah dengar dah orang-orang suara daripada orang hebat kan. Okay. Jadinya Fauzan, kita tak nak buang masa sebab kita rasa ramai orang nak tahu topik apa ataupun isi apa yang kita nak bawa. Jadinya mungkin Fauzan boleh kongsikan sedikit tentang topik yang kita nak bawakan pada hari ini. Dan macam sedia maklumlah, negara kita pun sekarang ni menghadapi isu yang global tentang virus COVID-19. Jadinya mungkin Fauzan boleh terangkan secara ringkas. Okey, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum tu saya nak suka ingin saya sentuh perbincangan kita pada hari ini adalah secara santai saja. Kita sama-sama santai dan semi formal. Baik, berkenaan dengan tajuk perbincangan kami pada hari ini adalah mengenai anda beremosi dalam pembelajaran atas talian. Okey, sebelum itu suka ingin saya sentuh di mana situasi yang dialami oleh kebanyakan negara-negara di dunia sekarang ini. Mereka sekarang berperang melawan virus COVID-19, di mana kita dapat tahu virus tersebut dapat dikenal pasti pada bulan Disember tahun 2019, di mana ketika itu kita lihat situasi ini, virus ini menular di kota Wuhan, China. Jadi, seperti mana kita tahu dari data yang dilaporkan sehingga 25 Mei 2020 telah tercatat sejumlah 216 buah negara telah menerima penyebaran virus COVID-19. Dengan di mana waktu itu jumlah orang yang positif COVID-19 adalah sebanyak
257,419 kes dan dilaporkan meninggal dunia sebanyak 341,155 kes. Jadi dari data itu tersebut kita boleh lihat di mana setiap dunia, belahan dunia, negara-negara sekarang berdepan dan berperang dengan virus ini dan sememangnya keadaan ini amat membimbangkan. Jadi kalau kita lihat perkara ini di konteks di negara Malaysia, di mana kita tahu kes pertama COVID-19 berlaku pada 23 Januari 2020, di mana kita lihat pada waktu ini yang kes pertama ini berasal dari Selangor, seorang lelaki yang berumur 41 tahun pada ketika itu. Jadi kita lihat sekarang jumlah kes positif semakin hari semakin bertambah. Jadi kalau kita lihat data pada 28 Januari 2021, dilaporkan jumlah keseluruhan kes positif mencapai 198,208 kes di Malaysia. Dan kita lihat juga jumlah keseluruhan pesakit sembuh sebanyak 154,299 kes di Malaysia dan jumlah kematian sebanyak 717 kes di negara Malaysia. Jadi tingginya angka kematian yang hampir mencapai ribuan orang ini haruslah mendapat perhatian yang serius daripada semua pihak. Jadi secara tak langsung kalau kita lihat dengan lebih terperinci, COVID-19 ni banyak mengorbankan jiwa. COVID-19 banyak mengorbankan nyawa yang tersebar hampir di seluruh dunia. Oleh sebab itu, pada 11 Mac 2020, WHO, World Health Organization telah mengumumkan bahawa krisis ini, virus COVID-19 ini adalah sebagai pandemik global. Hampir setiap negara telah berupaya dengan sangat serius untuk menghentikan penyebaran virus ini. Kalau kita lihat di Malaysia, pihak kerajaan Malaysia telah melaksanakan PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan, PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan, PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dan PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Hal ini dapat kita lihat dari pelbagai pengumuman untuk memberi cuti kepada sekolah, menangguh kuliah secara fizikal, larangan untuk terlibat dalam aktiviti keramaian. Jadi juga ada larangan untuk merentas negeri. Jadi kegiatan ini selaras dengan arahan pihak kerajaan kepada seluruh masyarakat Malaysia untuk melakukan pembatasan aktiviti di luar rumah serta aktiviti yang melibatkan ramai orang. Jadi adanya social dan physical distancing ataupun penjarakan sosial dan penjarakan fizikal ini menyebabkan ramai orang tidak dapat berkumpul secara seperti macam dahulu. Jadi ia memberi kesan ada perubahan yang signifikan dalam proses pembelajaran anak-anak, termasuklah pelajar sekolah rendah, pelajar sekolah menengah dan juga penuntut IPT. Jadi impaknya pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, pihak Kementerian Pengajian Tinggi telah mengeluarkan keputusan untuk menangguhkan aktiviti kuliah dan sekolah dan digantikan dengan pembelajaran jarak jauh ataupun learning from home secara online. Jadi pembelajaran dari rumah akan membuat teknik pembelajaran sedikit berbeza dengan biasanya. Jadi ibu bapa akan terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran anak-anak sekarang. Dia bukan ringkas, dia terlalu panjang. Bukan dia panjang, dia padat. Dah mantap lah apa yang Fauzan kongsikan tu. Jadinya bagi saya apa yang Fauzan kata tu dia sangat impact kepada masyarakat, sebab kalau saya spesifikkan iaitu kepada ibu bapa, guru, pelajar yang terhadap dengan COVID-19 juga, bukan sahaja kepada frontliner iaitu seperti doktor ke apa, tapi para pelajar ni pun juga ataupun orang yang mengalami pembelajaran atas talian ini juga dia effect. Dan pembelajaran atas talian ni bukan perkara biasalah yang kita dengar, tapi dia menjadi perkara yang luar biasa bila kita menjadikan pembelajaran atas talian itu menjadi rutin harian kita, yang kita perlu pergi kelas secara atas talian. Kalau dahulunya kita akan pergi ke kelas secara bersemuka kan. Jadi
perkara ini memberikan impak dan apabila disebutkan sebagai pembelajaran atas talian, dia memerlukan persediaan yang rapi, apa yang nak perlu buat, macam mana cara penyampaian, dan yang paling penting apabila atas talian dia melibatkan jaringan internet yang baiklah, dan itu yang menjadi antara kita katakan punca utama di mana internet lah kan. Tak apa, itu kita akan bahaskan lebih lanjut. Tapi apabila pembelajaran atas ini, perkara ini boleh menimbulkan masalah ataupun senang saya katakan mampu membuatkan seseorang itu alami gangguan emosi. Okey, gangguan emosi ni secara tak langsung kita boleh katakan adalah gangguan emosi yang negatif lah, berunsur negatif, dan secara tidak langsung dia adalah macam seseorang itu, individu itu mengalami tekanan dengan pembelajaran atas talian ni, dan dia memberi impak lah, dan kita akan bincangkan lebih lanjut. Betul tak Fauzan? Betul. Jadi saya dengar tadi Azmudin ada menyatakan konteks gangguan emosi. Jadi di sini suka ingin saya sentuh ya. Mungkin kita boleh lihat dari perspektif pada pandangan Azmudin sendiri, apakah punca-punca seseorang itu mengalami gangguan emosi dan apakah impak, apakah implikasi, apakah kesan terhadap pihak-pihak berkenaan. Jadi silakan Azmudin. Takut betul lah bila Fauzan yang tanya, dia macam dia nak berdebat dengan kita tu tahu. Okey. Okey, jadinya saya akan terangkan secara ringkas dan padat punca dan implikasi lah terhadap pembelajaran atas talian ni. Dan macam mana tadi saya cakap, iaitu saya akan fokuskan kepada ibu bapa, guru dan pelajar. Sebab kalau kita tengok pembelajaran atas talian ni, tiga perkara ini yang memberi kesan, impak kepada mereka. Dan sebelum kami membuat video ini, kami telah buat kajian dan saya sendiri telah bertanya secara langsung. Saya buat temu ramah bersama junior saya yang masih sekolah, atau junior saya masih sekolah yang berumur 18 tahun ataupun kita kenali sebagai pelajar SPM Pro Max. Okey, sebab kita tahu pelajar SPM juga yang Pro Max ni mengalami lah gangguan emosi yang tinggi jugalah selain pada pelajar lain. Okey, jadinya yang pertama sekali adalah punca dia adalah dengan penggunaan gadget. Okey, penggunaan gadget ni akan dihadapi oleh tiga golongan. Okey, di mana ibu bapa. Okey, di mana ibu bapa penggunaan gadget, tidak semua orang, tidak semua ibu bapa mengetahui macam mana cara penggunaan gadget. Okey, dan kat sini juga melibatkan ibu bapa tu kena mahir, dan tidak semua ibu bapa mempunyai kelengkapan gadget yang mencukupi untuk anak-anaknya. Contoh macam saya ada 10 adik-beradik. Tak semestinya sebuah keluarga itu mempunyai kecukupan gadget untuk ke 10 anaknya. Dan penggunaan gadget ni pun sangat penting lah, kita nak tahu. Dan kat sini juga pada pemantauan ibu bapa, sebab macam kita tahu, pembelajaran atas talian ni bukan sahaja dikata peringkat kita, iaitu di peringkat IPTA, IPTS, tetapi malahan di peringkat sekolah rendah pun ataupun maupun tadika pun ada juga di mana penggunaan gadget yang di mana pembelajaran atas talian lah. Dan perkara ini pun melibatkan ibu bapa, guru dan juga pelajar lah. Okey, sebab yang kita tahu sebelum ini penggunaan gadget kita kata di sekolah ni kurang lah, tapi apabila datangnya wabak COVID-19 ini menjadikan kita, ibu bapa, guru, pelajar ni perlu mahir dalam penggunaan gadget. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah faktor utama di mana internet yang terbatas. Okey, mudahnya saya cakap internet yang terbatas ni memberi impak kepada guru dan pelajar lah, di mana apa yang saya tanya kepada junior saya, kadang-kadang disebabkan faktor internet yang terbatas ni, mereka tak boleh nak join kelas, tak boleh nak attend kelas. Dan ada juga guru-guru yang
bukannya di kawasan yang banyak ataupun jaringan yang baik, jaringan internet yang baik menyebabkan internet itu mencapai tahap yang terbatas lah. Jadinya kadang-kadang ada guru yang memerlukan, dia kata buat video dahulu dan upload, dan pelajar perlu memahami pada segi video yang guru telah buat kat situ. So jadinya pembelajaran atas talian cara macam kita nak Google Meet ke menyebabkan guru ataupun pelajar tak boleh nak sertai kat situ. Dan seterusnya kita akan tengok juga yang ketiga, iaitu gangguan di rumah lah menyebabkan tidak fokus. Okey, perkara ini melibatkan guru dan pelajar juga, di mana gangguan ni bukan gangguan daripada segi televisyen ke ataupun daripada adik-beradik, tapi gangguan ni daripada segi kawasan persekitaran. Ada juga yang guru ataupun pelajar ini duduk di kawasan yang pendalaman ataupun kawasan yang kiranya suasana yang agak meriah ataupun suasana kampung yang kita boleh dengar ayam. So benda itu pun agak menyebabkan pelajar tidak fokus, di mana sebelum ni pun kita ada tengok yang ada pelajar yang dia nak kena rekod kan, tiba-tiba bunyi ayam. Dan baru-baru ni saya ada tengok video di mana seorang guru tu dia nak wish, okay, kita nak menghadapi sesi pembelajaran pada tahun ni yang baru, tiba-tiba bunyi ayam yang bising sangat. So benda tu pun menyebabkan tidak fokus lah. Okay, seterusnya macam saya cakap tadi, tidak dapat attend ke kelas. So benda ni memberikan impak yang tinggi, di mana menyebabkan pelajar akan terlepaslah sesi pembelajaran. So jadinya benda ni pun bukan perkara yang biasalah. Perkara ini perkara yang sangat penting yang menyebabkan semua kena ambil maklum lah. Kadang-kadang pelajar tidak ada ke kelas bukan disebabkan mereka saja, tapi disebabkan mereka tiada internet yang kuat, jaringan yang bagus, menyebabkan mereka tak dapat. Seperti mana waktu awal-awal dulu, waktu awal PKP, di mana ada kawan saya yang memang dia tak dapat masuk kelas langsung untuk sepanjang semester tu disebabkan internet. Dan ada juga kawan saya pada Sabah yang terpaksa panjat bukit yang untuk dapatkan internet. Dan sebelum ni pun ada tular satu video di mana saya tak ingat pelajar Sabah ke Sarawak yang perlu naik bukit, lepas tu perlu panjat gunung, perlu panjat pokok pula untuk dapatkan wifi, untuk dapatkan line tersebut. So jadinya perkara ini bukan perkara yang biasalah yang boleh kita ambil yang kata benda tu small matter. Tapi benda ni lah menyebabkan pelajar ataupun guru ataupun ibu bapa terganggu, emosi mereka terganggu. Dan baru-baru ni pun, bukan baru-baru ni, sebelum ini telah diumumkan yang bahawa sekolah ditutup untuk kita elakkan wabak COVID-19. Dan baru-baru ini yang dimaklumkan untuk pelajar SPM ataupun kita panggil pelajar SPM Pro Max dimenangkan untuk hadir ke sekolah lah. So jadinya benda ni pun memberi kesan lah. Kadang-kadang daripada segi ibu bapa, ada ibu bapa yang agak khawatir, yang risau akan anak-anak dia lah. Anak-anak dia di mana mungkin akan membahayakan nyawa anak-anak mereka. Dan guru pun dia turutlah juga risau. Dan tapi di mana pelajar yang saya temu ramah ni, bagi mereka apabila diadakan sekolah secara fizikal, dia memberi dia kata impact yang mereka rasa lega. Mereka capai ke atas list mereka, di mana mereka rasa kurang beban. Nampak tak di mana bila saya tanya begitu, saya nampak pembelajaran atas talian ni agak membebankan mereka dan mengganggu mereka. Okey. Dan bila kata itu untuk pelajar yang baru sajalah, iaitu pelajar SPM yang perlu hadir ke sekolah. Jadi pelajar-pelajar lain adalah secara atas talian. Jadi apabila atas talian, apa tu Fauzan? Apa dia? Iaitu apabila di atas talian, kita akan buat
buat, saya saja je nak tangkap Fauzan, iaitu kaedah pembelajaran ataupun sistem pembelajaran akan kita ubah sedikit, di mana dulu kita secara fizikal, sekarang ni adalah secara atas talian, menyebabkan pembelajaran kita adakah menggunakan classroom, Google Meet, sejadinya perkembangan daripada segi teknologi. Dan kat sini juga bukan guru dan pelajar je yang perlu tahu penggunaan ni, ibu bapa pun perlu. Dan kat sini juga kita dapat tengoklah yang ibu bapa pun kena siap sedialah dalam keadaan ni. Dan benda ni pun memberi tekanan juga kepada emosi ibu bapa dan emosi guru juga, bila macam ni, macam mana diorang nak buat persediaan untuk pelajar-pelajar, okey. Dan daripada segi pelajar juga, daripada kaedah pembelajaran yang baru ni, macam mana diorang nak adapt, macam mana diorang nak faham yang daripada apa yang guru mereka nak sampaikan. Okey, banyak punca yang saya nak sampaikan sebab topik ni sangat topik yang meluas kan. Dan kita tengok juga iaitu punca yang menyebabkan gangguan emosi ni, kalau kita tengok daripada skop ibu bapa juga, iaitu kerisauan tentang pembelajaran anak-anak lah. Dan bila kita kata atas talian, menyebabkan sukar untuk kita memahami perkara tersebut. Sedangkan macam saya, kadang-kadang saya pun sukar untuk memahami apa yang saya belajar atas talian, yang menyebabkan saya kena tanya pensyarah saya kena tanya kawan-kawan saya mungkin lebih memahami, begitu. Dan seterusnya, masalah ekonomi. Masalah ekonomi, kalau kita tengok wabak COVID-19 ini juga memberi kesan yang tinggi juga kepada ekonomi, dan menyebabkan ada orang yang kena buang kerja, gaji ditolak dan macam-macam lagi lah. Itu skop yang lagi meluas kita tengok. Tapi kalau kita nak kaitkan dengan pendidikan ataupun kita nak kaitkan dengan pelajar, masalah ekonomi ni di mana ibu bapa mestilah mencari kewangan, mencari pendapatan untuk orang kata taja ataupun untuk diorang kiranya pendapatan keluarga lah. Dan kat sini juga masalah ekonomi kita dapat lihat adalah daripada segi persediaan untuk menyediakan daripada keluarga lah, iaitu daripada segi teknologi, iaitu macam mungkin telefon ke, laptop ke, dan juga yang paling penting adalah jaringan internet, ataupun kita nak kata bayar SIM card, nak gunakan internet mungkin daripada phone saja kan. Sebab mungkin dengan menggunakan pembayaran untuk SIM card, iaitu postpaid lah, lagi jimat beban kalau kita pakai prepaid punya internet. Okay. Dan yang saya cakap tadi pun, iaitu pelajar juga akan menjadi gangguan tekanan diorang, iaitu diorang akan rasa terbeban, di mana cara untuk pastikan mereka faham silibus ataupun pembelajaran yang disampaikan oleh oleh guru-guru mereka lah. Okay. Dan untuk memahami silibus ni pun bukan pelajar juga, ibu bapa pun turut kena faham, di mana orang kata ibu bapa pun jadi medan tengah untuk anak-anak mereka. Kalau tak faham, mereka akan tanya ibu bapa. Sejatinya ibu bapa pun kat sini memainkan peranan yang penting. So kesan yang kita dapat lihat secara ringkas, saya pendekkan lagi, iaitu kesan lain kita nampak pelajar ni akan rasa terbeban dengan pembelajaran online ni. Okay. Dan masa pembelajaran atas talian ni mungkin akan disalahgunakan macam mana, iaitu apa yang saya tanya kepada junior saya dan apa yang saya perhatikan adalah di mana apabila di atas talian ni mereka tak faham. Apabila mereka tak faham, menyebabkan mereka malas untuk mendengar apa yang pensyarah ataupun guru mereka terangkan, menyebabkan mungkin waktu tengah kelas online ni, mungkin saya tengah cakap dengan Fauzan tengah main telefon ke, tengah Mobile Legends ke, PUBG pun kita tak tahu kan. Mungkin disebabkan tu pun menyebabkan salah guna jugalah. Okay, lepas tu saya turut tengok juga ada kajian kata apabila kita tengok
laptop ataupun phone yang terlalu lama, menyebabkan adanya screen exposure ataupun menyebabkan ialah rosak mata, itu satu. Dan dia juga menyebabkan kita sukar untuk tidur dan mengalami gangguan emosi. So perkara ini bukannya perkara yang boleh diambil remeh-temeh lah. Okay, Fauzan, kan? Betul tak? Betul, saya setuju. Ya, dan macam saya cakap, bila pelajar rasa macam mereka tak faham, kurang faham, dan terbeban lah. Tapi walaupun pembelajaran atas talian ni kita nampak impaknya adalah negatif, kebanyakan negatif, tapi ini memberi kesan yang positif juga, di mana kita turut dapat meningkatkan kemahiran teknologi. Mungkin dulu kita tak tahu macam mana Google Meet, macam mana kita nak rekod video ni, tapi sekarang kita tahu macam mana kaedah teknologi berfungsi, dan kita juga mendapat sumber, iaitu mendapat sumber yang lebih mudah, di mana sekarang ni pelajar-pelajar sekolah ada e-textbook. Sedangkan kita dulu kena bawa buku berat-berat pergi sekolah yang tak ada e-textbook pun. Dan dulu pun untuk ke tahap yang ada e-textbook tu pun masa yang lama tau. Dan kita dapat juga kesan positifnya, di mana ibu bapa ni menjadi pendidik utama, iaitu macam saya cakap tadi, dia jadi orang tengah. Dan benda ni memberi impak yang saya kata banyak positif lah, di mana kalau dulu kita dapat, macam saya sebagai pelajar kaunsil, kita dapat dengar lah di mana mungkin kita ataupun pelajar ni kurang komunikasi ataupun masa luang bersama keluarga, bersama mak ayah. Tapi disebabkan atas talian, pembelajaran atas talian ni menyebabkan kita lagi banyak lah luang masa bersama keluarga. Dan apabila contoh paling dekat adalah macam PKP kan, jadinya banyak ibu bapa yang perlu bekerja work from home, jadinya itu lagi banyak memberikan masa terluang bersama keluarga lah. Jadinya itu sedikit yang saya dapat fikirkan secara spontan dan secara apa yang saya boleh kongsikan tentang punca dan juga kesan mengenai pembelajaran atas talian yang mengakibatkan terhadap emosi ibu bapa, guru dan pelajar. Okey, itu yang apa yang saya fikirkan. Mungkin kita tahu, Fauzan, kita juga berkelas sebagai pelajar dan kita juga menghadapi pembelajaran atas talian. Jadi saya nak berehat seketika. Sebelum tu saya nak silakan Fauzan kongsikan jugalah apa sepanjang Fauzan menghadapi pelajar atas talian ni yang menyebabkan gangguan emosi Fauzan sendiri. Silakan. Terima kasih Azmuddin. Belum terdengar ke suara saya? Dengar. Jadi ada sedikit gangguan internet lah yang berlaku. Sebelum tu saya tertarik dengan apa yang Azmuddin katakan tadi. Beliau mengatakan beliau ringkaskan, tapi Masya Allah perincian yang sangat-sangat hebat, yang sangat luar biasa. Bayangkan masa yang sedikit ni beliau dapat ringkaskan bagi dia, tapi Masya Allah penerangan sangat terperinci. Bagus. Baik. Tadi menjawab persoalan yang diutarakan oleh Azmuddin, apakah pengalaman saya sebagai seorang mahasiswa kaunseling learning from home ataupun pembelajaran atas talian ini secara online memberi ataupun mempengaruhilah emosi saya terhadap diri saya sendiri. Okay, baik. Untuk makluman semua, di saya Universiti Melaya ada pelajar yang belajar di rumah dan ada juga yang mengambil keputusan untuk belajar di kampus. Kalau macam Azmuddin, beliau belajar di kampus. Kalau macam saya memang sepanjang masa saya belajar di rumah lah. Jadi belajar saya di rumah secara online ni sangat adalah sedikit memberi emosi, gangguan emosi kepada saya. Yang pertama tadi saya ada kaitan juga dengan apa yang saudara Azmuddin katakan, iaitu adanya gangguan dari segi internet. Okay, gangguan internet macam kita tak tahu dalam struktur geografinya, mungkin kadang-kadang ada hujan, kan? Kadang-kadang ada line tu yang bermasalah,
ya. Mungkin ramai orang terlalu banyak yang guna menyebabkan kadang-kadang putus-putus. Dan sebabkan kadang-kadang putus-putus lah yang menyebabkan pelajar itu hilang rasa nak belajar. Dia kurang bermotivasi untuk belajar. Dan ini pernah sedikit mengganggu saya sewaktu semester lepas, semester yang keempat. Waktu tu saya ada tugasan untuk mengendalikan sesi kaunseling individu secara live depan pensyarah saya iaitu Dr. Safatul. Waktu tu dan klien saya ada seorang sahabat saya. Waktu kami nak jalankan tapi disebabkan gangguan internet tu, saya masuk banyak kali. Masuk keluar. Ya Allah, sangatlah. Saya rasa saya dah cuba buat banyak kali, saya tukar handphone, tak boleh. Saya cari tempat pun masih tak boleh. Sebabkan ini saya terus maklumkan kepada doktor, saya minta maaf doktor, saya tak dapat buat. Jadi walaupun doktor memberikan green light untuk tidak mengapa, ada alternatif lain yang perlu dibuat, tapi ini sedikit memberi emosi kepada saya sebab saya perlukan pengalaman untuk kendalikan sesi kaunseling tersebut. Sebab dengan pengalaman lah yang boleh menyebabkan kita lebih baik. Jadi saya tak ada pengalaman tentang itu. Saya risau bagaimana saya nak kendalikan sesi pada masa yang akan datang. Jadi disebabkan berlakunya gangguan internet ini, lagi-lagi waktu yang sangat-sangat diperlukan. Ya, ia memberikan sangat emosi yang mendalam kepada saya. Saya waktu tu sedangkan orang lain sudah habis kerja, sebab saya tak dapat buat ni, saya dapat alternatif lain. Tak ada masalah, tapi saya tak dapat pengalaman tu. Ini sedikit memberikan gangguan emosi pada saya. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar di rumah, ya. Ia sebenarnya memberikan satu cabaran lah yang sedikit sebanyak memberikan emosi, sedikit gangguan emosi pada saya, iaitu untuk menguruskan komitmen, ya. Banyaknya komitmen kalau kita di rumah. Okay, kita bukan bertanggungjawab untuk menjadi sebagai seorang pelajar sahaja, tidak. Kita juga ada tanggungjawab sebagai anak. Okay? Kita ada tanggungjawab sebagai seorang abang. Dan ada lagi, mungkin ada terlibat dengan aktiviti kurikulum yang perlu dijalankan secara atas talian. Jadi waktu ini, benda ni semester lepas. Okay, banyak benda yang saya perlu selesaikan pada suatu masa. Kadang-kadang saya terpaksa untuk korbankan salah satu aktiviti untuk mencapai yang mana matlamat yang lebih baik. Sedangkan kesemuanya adalah penting bagi saya. Ini pun pernah juga memberi gangguan emosi kepada saya. Sebagai contoh, contoh kita tengah study. Okay? Tengah study yang dalam rumah waktu tu saya seorang. Mak saya suruh saya keluar beli makanan contoh ataupun pergi laut. Kita kadang-kadang tengah kelas nak tolak rasa bersalah sebab itu adalah tanggungjawab. Kan kalau kita tak tolak, kita tengah kelas, kita tertinggal. So macam mana kita nak kendalikan? So kita terbingung. Dan mungkin ada parents yang boleh faham. Okay, alhamdulillah mak ayah saya faham. Tapi sedikitlah mengganggu emosi, rasa kesian. Okay, tengok ibu ayah kita buat macam tu. Dan mungkin ada yang lebih memberikan kesan apabila seorang pelajar itu dia sukar untuk nak menolak dan mungkin dia tolak lagi ada efek yang lebih mendalam. Dan alhamdulillah saya bersyukur kerana memiliki keluarga yang sentiasa support saya untuk belajar secara online. Okay, dan mungkin dari segi pengalaman saya sendiri, saya juga mungkin kita tak duduk di college. Okay, mungkin orang akan kata mungkin pelajar-pelajar terdahulu akan kata belajar online mungkin tak memerlukan kos pembelajaran yang tinggi. Sebenarnya salah. Sebenarnya pembelajaran online pun memerlukan kos yang tinggi. Kita kena belikan peranti-peranti yang baik. Okay. Sebab banyak sangat menggunakan kecanggihan teknologi. Perlukan data internet yang baik. Bayangkan dalam masa sebulan saya perlu top up RM100 untuk data internet sahaja. Sebab perlu banyak menggunakan internet. So ini juga sedikit sebanyak memberi terjejas, menambahkan pembelanjaan dari segi ekonomi peribadi saya. Jadi mungkin dari sektor lain, pengalaman saya juga dengan adanya learning from home ini, saya tertarik dengan apa yang saudara Azmuddin katakan tadi. Ia memberi menjejaskan kesihatan. Ia juga memberikan sedikit terjejasnya kesihatan mata saya. Okay. Saya lihat apabila banyaknya belajar online ini, kita banyak fokus tumpu kepada laptop. Kita belajar dengan laptop. Okay, buat kerja pun dengan laptop. Macam mana? Kita tak rehat. So makin lama kita makin banyak, Masya Allah, dia akan mengganggu. Rasa macam
memang sangat-sangat lain lah. Dulu kita belajar secara fizikal. Kita hanya fokus dengan dengan pensyarah, dengan doktor. Itu secara fizikal. Tak menggunakan tenaga mata yang banyak sangat. Cahaya, penerimaan cahaya. Tapi sekarang kita belajar online. Okay, banyak cahaya yang kita terima. Dan inilah sedikit sebanyak yang kadang-kadang yang memberikan gangguan emosi. Bagi saya, belajar emosi secara online ni, walaupun kita belajar di rumah, kita boleh buat apa sahaja, tapi ia juga sangat memberikan kepenatan lah. So sangat penat. Okay. So perkara-perkara sebegini memang saya tak nafikan memberikan gangguan lah emosi kepada saya, iaitu bagaimana nak menguruskan komitmen yang banyak dalam satu masa. Okay, bagaimana nak mengendalikan gangguan internet yang berlaku. Okay, dan juga ekonomi yang terjejas. Okay, jadi itu sedikitlah mengenai perkongsian pengalaman yang tidak seberapa banyak jikalau nak dibandingkan dengan saudara Azmuddin ya. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Mungkin saya lihat muka Azmuddin tak sabar-sabar ya untuk mungkin ada pandangan, ada pengalaman yang ingin dikongsikan dari sudut pada pandangan Azmuddin, dan di mana kita tahu seperti mana yang saya telah bagi tahu tadi, Azmuddin ni dia sudah berada di kampus sejak semester 4 waktu PKP fasa 1 di sana. Sewaktu pihak kerajaan umumkan PKP lagi. So mungkin ada banyak pengalaman yang boleh dikongsikan oleh saudara Azmuddin kepada penonton-penonton di luar sana. Okey, silakan Azmuddin. Okey, terima kasih. Tapi sebelum tu sekejap, saya rasa saya keluar air mata sekejap. Sebab perkongsian pada saudara Fauzan tu sangat main peranan sekejap. Okey, sebab macam kita sebagai seorang student, so kita memahamilah apa yang kita hadapi secara atas pembelajaran atas talian kan. Tapi di samping itu juga kita pun kena memahami pada segi apa yang pensyarah ataupun cikgu-cikgu nak sampaikan. Okey, dah. Okey. Okey, jadinya terima kasih saudara Fauzan. So jadinya seperti mana saudara Fauzan cakap tadi, memang ya saya berada di kampus di Kolej Kediaman Tun Syed Darudin di Universiti Malaya kepada PKP fasa 1. Ya. Okey, pada fasa 1 lagi. Okey, jadinya tidak semua yang ada di kolej pada waktu itu, dan pada waktu awal PKP pada dulu memang ramai ada di kolej, dan apabila Perdana Menteri umumkan PKP, kalau tak silap saya pada 18 Mac kalau tak silap saya lah, waktu itu hari Rabu. So jadinya diumumkan pada hari Isnin. So pada 3 hari tu, Isnin, Selasa, Rabu, okey, 3 hari tu ramai yang tergesa-gesa untuk beli tiket, untuk balik semua tu. Tapi apa yang saya fikir adalah kenapa saya tak nak balik. Saya buat keputusan tak nak balik adalah di mana saya tak tahu di mana kawasan persekitaran saya nak balik, sebab waktu tu wabak COVID-19 sangat tinggi. Dan benda tu mungkin secara bila saya balik, mungkin saya membawa wabak tu kepada keluarga saya. So saya rasa saya lebih baik berada di Kolej Kediaman. Itu satu. Yang kedua, bila saya fikir balik, di rumah saya memang ramai, iaitu macam mana saya beritahu, adik-beradik saya sebanyak 10 orang, tak termasuk lagi abang, kakak ipar saya, tak termasuk lagi anak-anak saudara saya, dan memang sangat-sangat kecoh. So saya membuat antara sebab kedua saya adalah saya buat keputusan untuk stay di college adalah disebabkan mungkin apabila saya berada di rumah, dia menjadikan saya punya gangguan untuk pembelajaran atas talian. Walaupun waktu itu di mana pihak Universiti Malaya kata kita tangguh dahulu sesi pembelajaran, ya, tangguh maksudnya kita postpone sekejap. Okay, kita kiranya cuti tu mereka jadikan sebagai mid-sem. Betul Fauzan Okey, lepas tu sebab yang ketiga juga saya rasa macam mungkin saya dapat fokus, saya dapat belajar work hard lagi apabila di Kolej Kediaman dengan keadaan seorang. Dan waktu tu di kolej setahu saya seramai dalam 50 ataupun
30 lebih macam tu je pelajar di college saya. Okay, jadinya dan saya juga tiada roommate waktu tu, dan sebab roommate saya dah balik, satu dah balik ke Kelang, satu lagi dah balik ke Sabah. So kat situ pun sebenarnya dia memberikan saya pada kesan tau, selain pada pembelajaran online ni, sebab kita ada menghadap kepada laptop saja, kita belajar pembelajaran atas talian di mana pensyarah cakap, pensyarah cerita, pensyarah tanya pendapat kita, dah habis kelas kita tutup laptop ataupun kita sambung buat kita punya assignment, tugasan kita, dan benda tu membuatkan kita rasa macam dengan siapa kita nak borak, dengan siapa untuk kita luahkan perasaan ni, dengan siapa lagi kau. So macam mungkin Fauzan dia berada di rumah, mungkin dia boleh borak dengan keluarga dia. Macam saya berada di college dan saya juga rasa macam saya tak ada siapa untuk diborak tu satu. Dan kadang-kadang walaupun rumah saya sebenarnya dekat, tapi dia menjadikan saya homesick tau. Homesick, rindunya keluarga, apa yang diorang buat. Lepas tu tengok grup, oh diorang tengah ketawa-ketawa kat rumah sedangkan aku tengah stres dengan pembelajaran atas talian ni. So benda tu pun mengganggu emosi tau, yang di mana sebagai seorang pelajar kita ada peranan yang masing-masing kan. So benda itu agak membebankan, dan apabila saya berada di college, jadinya untuk saya katakan untuk hadapi jaringan internet itu mungkin tiada sangat masalah, sebab di Universiti Malaya setiap college kediaman ada internet ataupun wifi yang tersendiri lah kan. Dan sepanjang saya dalam kelas pembelajaran atas talian, tiada lagi lah masalah gangguan internet yang perlu keluar masuk macam saudara Fauzan tu tadi. Sebab tu saya macam agak terkesan nampaklah pengorbanan seorang pelajar kat situ yang cuba usaha untuk belajar sampai saya agak terkeluar air mata sikit tu. Okay, itu adalah cara ringkas lah. Jadinya saya tak nak kongsikan lagi banyak tentang pengalaman saya sebab ramai lagi orang yang tanya apa yang kita nak kongsikan kepada tajuk kita hari ini. Okay, jadinya itu sedikitlah pengalaman saya. Jadinya saya tidak putus asa sebab saya akan fikir ya saya jauh pada keluarga, biar saya ambil masa untuk belajar, tapi saya membawa satu ganjaran kepada keluarga saya. Macam dramatis kan ayat tu kan, tapi itu hakikatnya. Okay, jadinya Fauzan, sebelum kita mulakan ataupun kita sambung lebih lanjut lagi, lebih mendalam, saya rasa bila dikatakan berkaitan dengan pembelajaran atas talian dan juga emosi, saya rasa saya nak kongsikan dua ataupun satu lah. Kalau kita dalam keadaan yang emosi yang terganggu, kita boleh kawalkan diri kita dengan cara pernafasan. Okay, jadinya mungkin saya boleh kongsikan dua, iaitu mungkin Fauzan pun boleh ikut serta. Okay, satu adalah cara pernafasan. Ini adalah cara pernafasan yang biasa sahaja yang orang lakukan, okay, iaitu di mana kita akan tarik nafas dan kita akan hold sebentar dan kita akan hembuskan nafas melalui mulut. Dan kalau saya ambil dalam kiraan 5 saat. Kita tarik nafas 5 saat, kita tahan dalam 5 saat, kita hembus 5 saat. Bolehkah kita buat sama Fauzan? Boleh, jom. Okay. Jom. Okay. So kita tarik nafas. Okay, tahan. Hembus. Okay. So perkara ini boleh buat seberapa banyak lah. Terutamanya kalau lagi kita emosi, cuba kerapkan buat sampai hati kita rasa tenang lah. Okay, itu pernafasan yang memang biasa. Ya Fauzan? Saya rasa mungkin boleh buat sekali lagi, tarik pernafasan. Boleh? Boleh. Boleh. Mungkin kali ni Fauzan pula yang conduct, saya nak tengok macam mana. Okay, boleh. Jom kita tarik nafas. Okay. Tahan. Lepas. Okay, itu adalah. teruskan. Teruskan, okay.
So saya rasa macam saya makin lega daripada tadi saya beremosi dengan cerita Fauzan, saya rasa lega sikit. Dan satu lagi teknik pernafasan yang mungkin boleh dibuat di rumah tapi jangan dibuat tempat awam. Kan orang fikir lain jadinya. Iaitu teknik pernafasan ni adalah teknik pernafasan elephant breath, pernafasan gajah. Okey. Macam mana? Saya akan ajarkan. So jadi kita kena bayangkan diri kita ni adalah seekor gajah. Dan gajah kan ada belalai kan? So kita buat tangan. Buat tangan macam ni. Daripada bawah, kita tarik nafas sambil tu tangan yang angkat. Lepas tu, kita hembus perlahan guna mulut. Dengan gerakkan tangan ke bawah. Semacam belalai tu mungkin yang mana tangan yang lembut mungkin boleh lembutkan lah. Macam saya, tangan saya kayu, so dia macam tak boleh nak lembutkan lagi. So mungkin kita boleh try sekali lagi. Kita tarik. Dan kita hembus. So mungkin dua teknik pernafasan ni boleh diamalkan. InsyaAllah saya rasa benda ni boleh kurangkanlah sikit rasa gangguan emosi tu. Fauzan, rasanya macam dah banyak iklan kita ni. Sedikitnya apa kata kita sambung kita punya sedikit lagi sebenarnya. Dah nak habis dah pada penghujung ni. Jadi ni macam saya kata tadi, kita pun dah ada pembelajar atas talian semua tu kan. Mungkin penonton di luar sana, pihak tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa ataupun pelajar-pelajar sendiri yang ingin tahu kan apakah inisiatif ataupun langkah ataupun peranan yang boleh mereka lakukan terhadap pembelajaran atas talian ini dan juga emosi mereka ni. Silakan. Okey, terima kasih Azmuddin. Sebelum tu saya ucapkan terima kasih atas perkongsian teknik pernafasan. Bagi saya sangat-sangat membantu. Sebab tadi saya sedikit tegang saya punya badan-badan semua, tapi alhamdulillah selepas buat benda tu sedikit lega lah. Okey, baik. Menjawab soalan yang telah diberikan oleh Azmuddin. Okey, bagaimana untuk kendalikan, apakah langkah? Okey, siapa yang perlu mainkan peranan untuk mengendalikan isu yang dihadapi ini? Okey, baik. Di sini saya suka ingin menyentuh peranan yang boleh diamalkan, yang boleh diaplikasikan, yang boleh dipraktikkan oleh ibu bapa pada masa ini. Okey, jadi yang pertama, ibu bapa perlu menjaga motivasi anak-anak. Okay. Dan ibu bapa seharusnya menjaga motivasi anak-anak dalam belajar, terutamanya belajar atas talian, dengan menghadirkan suasana yang kondusif bagi membantu mengguide, memfasilitasi anak-anak belajar. Selama mana mereka learning from home, ibu bapa seharusnya sentiasa memberikan aura positif kepada anak sehingga anak tidak bosan dalam kegiatan belajar. Okay, jadi dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah ini, ibu bapa seharusnya memberikan pengasuhan positif yang berlandaskan pada rasa kasih sayang, saling menghargai sehingga akan terjalin hubungan yang erat dan harmoni antara anak dengan ibu bapa. Okay, mengikut konteks ini kita tahu anak-anak ini suka bergaul dengan kawan-kawan. Suka pergi sekolah sebab dapat interaksi dengan kawan-kawan. Dan belajar dekat rumah, mereka tak berjumpa dengan kawan-kawan. Mereka hanya ada dengan ibu bapa dan mungkin dengan ahli keluarga yang lain, dengan adik-beradik. Kadang-kadang mereka belajar, mereka sedikit bosan. So apabila mereka bosan, mereka mungkin hilang minat untuk belajar. So apabila mereka hilang minat untuk belajar, maka mereka tak akan sertai kelas online. Kerana apa? Kerana tangki emosi ataupun motivasi anak-anak itu hilang. So apa peranan ibu bapa? Ibu bapa perlu memotivasikan anak-anak.
Okey, ibu bapa perlu memuji anak-anak, berikan peneguhan, berikan ganjaran ataupun reward. Kerana perkara inilah dapat increase our desire behavior ataupun meningkatkan tingkah laku yang kita inginkan, iaitu learning from home. Okey, bagaimana kita nak mempraktikkan anak-anak untuk belajar secara atas talian. Jadi yang pertama, ibu bapa perlu menjaga motivasi anak-anak dengan sentiasa memberi peneguhan kepada anak-anak. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, kita tahu anak-anak ini perlu ada bimbing. Maka kita perlu bimbing mereka. Okey, ibu bapa perlu sentiasa bimbing mereka. Okey, terutamanya anak-anak yang sekolah rendah. Okey, ibu bapa perlu membimbing mereka kerana mereka memang selalu suka untuk didampingi. Okey, mereka suka untuk menerima arahan daripada ibu bapa. Okey, untuk belajar. Kalau ibu bapa tak suruh, kebarangkalian mereka cenderung untuk tidak belajar. Maka mereka perlu dibimbing. Okey, jadi peranan ibu bapa di sini sangat signifikan untuk memfasilitasi anak-anak mereka untuk belajar. Okey, ibu bapa seharusnya mengawasi anak mereka untuk belajar. Okey, ibu bapa kena pantau dalam masa yang sama. Okey, ibu bapa boleh bertindak ya sebagai pengawas selama anak mereka belajar dari rumah. Okey, ibu bapa diharapkan mampu mengawasi anak mereka. Misalnya, ibu bapa perlu mengingatkan anak, ya, anak contoh hari ni biasanya cikgu lah, macam adik saya sendiri, adik saya sendiri darjah 6, biasanya cikgu akan inform, akan maklumkan dalam grup WhatsApp, okey, hari ni ada kelas, okay, apa yang kena buat. Okey, kadang-kadang pelajar macam adik saya sendiri, dia kalau ada mesej dalam grup WhatsApp dalam sekolah, kalau ada kelas, kalau kita tak bagi tahu, dia tak akan tengok. Sebab dia lebih cenderung untuk main game. So, apa peranan ibu bapa perlu membimbing. Okey, cakap anak, okey, hari ni ada kelas. Ini jadualnya. So, kena masuk kelas. Dalam kelas, okey, baru nak main. So, macam tu. Okey, perlu sentiasa bimbing anak-anak untuk mengingatkan hari ni ada kelas. Okay, apabila ada diterima tugasan yang diberikan oleh cikgu, peranan ibu bapa perlu membimbing anak-anak untuk mengingatkan mereka walaupun mereka sudah baca, tapi kita sebagai ibu bapa perlu mengingatkan mereka untuk menyiapkan kerja rumah yang telah diberikan oleh cikgu-cikgu. Itu yang kedua, iaitu memfasilitasi anak-anak untuk belajar. Jadi peranan ketiga sebagai seorang ibu bapa, bagaimana untuk kendalikan learning from home untuk anak-anak ini, ibu bapa perlu mempelbagaikan aktiviti yang menyebabkan, yang boleh mendorong kreativiti anak-anak. Okay? So ibu bapa ni perlu melihat satu aktiviti yang dapat menarik perhatian anak-anak untuk belajar, di mana kita tahu dunia anak-anak terutamanya sekolah rendah, mereka suka belajar dan mereka lebih selesa belajar dengan bermain. So maksudnya belajar yang bukanlah macam kalau kita tengok mahasiswa sendiri. Okey, kita kurang untuk belajar dengan main. Tetapi kita kena tahu sifat mereka suka bermain. Itu sebabkan itulah kita kena mengajar mereka dalam masa yang sama kita enjoy. Okay, kita konsepkan secara playful. Okay, biar mereka enjoy. Okay, jangan terlampau menekan. Okay, jadi di sini juga ibu bapa sekolah rendah, ya, apabila mempunyai anak sekolah rendah, mereka suka, macam tadi saya bagi tahu, mereka akan termotivasi sekiranya ada pergerakan. Maksudnya ibu bapa suruh, so kita kena buat. Okay, dan mereka suka belajar dengan kawan. Okay, dan mereka juga suka belajar sambil praktikkan. So maksudnya kalau ada apa-apa, kita praktikkan sama-sama. Okay, dan mungkin juga bagaimana untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih kreatif daripada aspek ibu bapa perlu mempelbagaikanlah menggunakan sumber-sumber kemudahan teknologi yang sedia ada dengan menggunakan media seperti audio dan visual, okay, dan juga boleh kaitkan belajar sambil menggambar. Okay, orang kata ciri-ciri anak-anak ini perlu difahami oleh guru dan ibu bapa sekarang untuk membuatkan inovasi pembelajaran dari rumah sehingga anak-anak ini lebih senang, ya, lebih tertarik untuk learning from home. Itu yang ketiga. Jadi yang keempat, ibu bapa juga perlu mengevaluasi ataupun menilai hasil pembelajaran anak-anak. Okay?
Yang mana kita tahu sekiranya ibu bapa itu memiliki kompetensi yang berkaitan sukatan mata pelajaran anak-anak. Contohnya kalau ibu bapa mahir dalam bahasa Melayu, maka teruslah secara langsung lihatlah apa tugasan yang diberikan, mungkin boleh ajak berdiskusi dengan anak-anak, berdiskusi contoh dari sudut tata bahasa. Mungkin ibu ayah mahir dalam tata bahasa, mungkin boleh bincang secara santai. Dalam masa sama boleh juga lihat hasil pekerjaan ataupun tugasan yang diberikan yang telah disiapkan oleh anak-anak. Okey, maka di sini secara ringkas kalau nak cakap lebih panjang lagi, banyaknya. Cuma 4 peranan penting yang boleh saya kongsikan, iaitu kita balik tadi. Yang pertama ialah apa dia? Yang pertama adalah menjaga motivasi anak-anak. Ibu bapa perlu penting untuk menjaga motivasi anak-anak. Yang kedua, ibu bapa juga perlu memfasilitasi ataupun membimbing anak-anak untuk belajar, learning from home. Dan yang ketiga, ibu bapa mainkan peranan yang signifikan untuk mewujudkan kreativiti anak-anak dalam belajar secara online ni. So yang terakhir tadi saya kongsikan ialah ibu bapa perlu menilai ataupun mengevaluasi hasil pembelajaran anak-anak. Okey, agar mereka sentiasalah terdorong dan didorong untuk belajar dengan baik. Okey. Jadi itu sedikit yang telah saya sentuh mengenai bagaimana ibu bapa untuk menghadapi isu yang dialami, terutama kita fokus pembelajaran anak-anak. Jadi saya lihat mungkin ada banyak lagi peranan-peranan daripada perspektif lain, dan saya yakin dan percaya mungkin Azmuddin sendiri ada pandangan tersendiri bagaimana nak kendalikan isu ini bagi perspektif Azmuddin. Okey. Silakan Azmuddin. Terima kasih. Bagaimana? Oh. Dia bertekan tu bagaimana? Okey. Jadinya terima kasih. Jadinya saya tak ada nak tekan banyak mana pun. Cuma apa yang kita lihat, apa yang Fauzan kongsi tu merupakan skop yang walaupun ibu bapa, tapi skop tu adalah meluas. Dan kita tahu juga yang mana seorang guru ataupun seorang pensyarah, peranan mereka juga merupakan seperti seorang ibu bapa kepada anak-anak. Begitu juga maksud saya, iaitu peranan guru kepada para pelajar. Okey. Jadinya dia tak lari jauh mana pun. Dan seorang pelajar pun, apabila kita tengok tadi apa yang peranan ataupun langkah yang boleh dibuat tu, para pelajar pun perlu ambil tindakan terhadap apa yang dikatakan oleh daripada sahabat seperjuangan saya. Okey, secara ringkas, di mana peranan seorang pelajar ni adalah memang skop peranan dia memang luas, iaitu di mana untuk diri mereka sendiri, untuk ibu bapa mereka, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk negara, macam-macam lagi. Tapi yang paling saya nak tekan, di mana bila disebutkan pelajar, mereka perlulah belajar. Mereka perlulah belajar lah. Apa yang mereka belajar tu mereka perlu apply dalam kehidupan mereka, dan mungkin amalkan. Mungkin itu boleh membantu ibu bapa mereka, mungkin boleh membantu mereka satu hari nanti. Jadinya kita juga kena amalkan. Kalau kita tak amalkan, kita juga akan lupa. Perkara itu amat penting lah. Okay? Dan pelajar juga perlu menghormati ibu bapa, perlu menghormati guru, perlu menghormati pensyarah, perlu menghormati rakan-rakan dan macam-macam lagi. Skop tu memang luas. Jadinya jadilah seorang pelajar yang berdedikasi, bertanggungjawab, amanah dan macam-macam lagi. Dan kalau kita tengok peranan seorang pensyarah, seorang guru pun macam saya cakap tadi, dia adalah seorang seperti ibu bapa, di mana mereka perlulah memantau, membimbing pelajar dan mengajar pelajar. Dan kalau kita tengok pun bila cakapkan seorang pensyarah ataupun cikgu ni, mereka bukannya macam senang buat kerja tau. Kalau kita tengok dulu pun ada satu viral di mana ada seorang cikgu tu dia mencari satu usaha, satu kreativiti untuk mengajar pelajar dengan memakai pakaian tradisional, dengan memakai pakaian watak hero. So benda itu menarikkan pelajar untuk hadir ke kelas online tu.
So jadinya peranan mereka ni pun bukannya satu konsep yang mudah untuk kita lihat sekarang, sebab bila di atas talian ni kita pun tak dapat memahdi pelajar secara bersemuka. So jadinya ini memerlukan persediaan lah, yang macam yang saya cakap tadi, persediaan yang rapi untuk pelajar memahami lah. Okay. Jadinya cadangan yang saya boleh berikan ataupun pandangan yang saya boleh berikan setelah saya berfikir dan saya mendengar luahan daripada junior yang saya cakap tadi, di mana para pelajar ni dia boleh setkan matlamat. Kenapa dia perlu setkan matlamat? Bila kita ada matlamat, kita ada pembakar semangat kita. Kita tahu apa yang kita nak capai. Macam mana saya belajar dulu, iaitu di mana ada seorang pernah berkata kepada saya, kalau kita nak berjaya untuk masa akan datang, kita dah tahu 50 tahun yang akan datang apa yang kita perlu buat, apa yang perlu kita capai. Jadinya matlamat tu kena ada. Apabila ada matlamat, kita juga perlu ada time management untuk mencapai matlamat kita juga, pengurusan kita. Dan time management ni mungkin kita sebagai pelajar perlu adanya masa-masa untuk buat homework, semua tu kan untuk belajar. Tapi tidak terlupa juga untuk dikatakan dengan perkara yang kita minat. Tak salah untuk kita main Mobile Legends, PUBG ke, nak main telefon ke, nak tengok anime ke, K-pop, Korea, K-drama, semua pun boleh. Tapi time management tu perlu diatur, okay? Dan sebab kalau kita belajar 8, 9 belajar, 9, 10 kita belajar, kita straight belajar, itu adalah bukan cara pembelajaran yang baik. Okay, kita perlu ada take 5, mungkin seorang take 5 dengan cara pernafasan tadi pun dia dah membantu, okay? Sebab kita belajar atas talian, so kita menghadap gadget ataupun komputer yang terlalu lama. So mungkin kita perlukan dengan pemandangan yang melihat pokok-pokok ke, pemandangan hijau ke, untuk kita tenang seketika. Dan time management ni pun bukan sahaja pada pelajar, tapi malahan kepada ibu bapa ataupun guru, di mana contoh kalau ibu bapa adalah di mana mungkin diorang ada pekerjaan mereka sendiri lah, pekerjaan mereka. Tapi di samping tu mereka juga perlu ada masa untuk anak-anak mereka jugalah. Mungkin anak-anak mereka ada ingin luahkan sesuatu, mungkin diorang terasa terbeban, okey. Jadinya kalau kita tengok kepada cadangan saya kepada ibu bapa pula adalah di mana anak-anak ni mereka memerlukan perhatian kepada ibu bapa. Di mana kalau mungkin mereka tak faham dulu, mereka boleh tanya direct kepada guru-guru. Tapi sekarang ni apabila pembelajaran atas talian, benda ni mengganggu emosi mereka, mereka perlukan seseorang untuk mereka luahkan, untuk seseorang untuk mereka ceritakan tentang apa yang mereka alami. Dia memerlukan seseorang untuk yang ada di samping mereka. Jadinya siapa lagi kalau bukan ibu bapa, siapa lagi kalau bukan keluarga mereka. Jadinya ibu bapa ni kena peka lah terhadap apa yang diperlukan oleh anak-anak. Mungkin daripada segi gadget, sebab saya tahu di luar sana ada ibu bapa ataupun keluarga yang ataupun anak yang kurang kemampuan dalam internet, dalam gadget dan sebagainya. Saya faham, tapi mungkin cadangan saya daripada untuk yang kurang daripada segi ekonomi atau pendapatan, mungkin kawan-kawan anda di luar sana sanggup untuk memberi sumbangan ataupun untuk memberi pertolongan. Jadinya jangan ragu, jangan malu untuk tanya ataupun meminta pertolongan, sebab dengan pertolongan mereka juga ataupun dengan usaha anda yang ingin berjaya, insya-Allah saya yakin satu hari nanti anda juga akan berjaya. Wah, dah macam bakar motivasi pula Fauzan. Okey. Satu lagi iaitu di mana daripada alternatif atau cadangan saya pada guru, iaitu guru kena macam ambil berat juga. Macam saya cakap, ibu bapa dengan guru ni tak jauh beza. So ambil berat tentang pelajar. Mungkin ada guru yang mungkin dia akan bagi kerja. Mungkin dengan tanya, okay, faham ke tak? Ataupun sebab saya tanya kepada junior saya, ada seorang guru di mana WhatsApp personal setiap pelajar, adakah awak faham? Kalau tak faham, tanyalah cikgu sampai dia tak situ. Situ juga dapat membantu pelajar lah dan kurang rasa beban.
Dan itu sedikit yang dapat saya kongsikan secara apa orang kata macam Fauzan tadi minta peranan ataupun cadangan lah kepada yang lain kan. Secara spontan lah saya boleh berikan sebab Fauzan tanya saya pun secara spontan, so itu yang saya boleh kongsikan lah. Okay, jadinya mungkin dalam menepani ataupun dalam isu wabak COVID-19 ini dengan pembelajaran atas talian COVID-19 ini pastinya ada cabaran-cabaran yang wujud. Jadinya apa pandangan Fauzan terhadap perkara tersebut? Okey. Terima kasih Azmuddin. Tadi sebelum tu saya dengar satu tips yang Azmuddin kongsikan di mana pelajar boleh take 5, betul? Betul. Kalau apabila terlampau. Okey, di sini sedikit saya mahu kongsikan di mana ini dalam konteks pelajar ya, dari segi saya punya cadangan. Kerana saya juga praktikkan iaitu teknik Pomodoro. Pernah dengar teknik Pomodoro, Azmuddin? Macam pernah dengar tapi boleh kod terangkan? Mungkin saya lupa. Secara ringkasnya teknik Pomodoro ni adalah cara kita membahagikan masa. Time kita belajar, time kita rehat. Lepas tu sambil mula belajar, kita rehat. Okay. So cara ringkasnya teknik Pomodoro ni biasa orang akan buat basically asasnya 25 minit kita belajar, 5 minit kita rehat. Lepas tu sambung balik 25 minit kita belajar dan 5 minit kita rehat. So mungkin kita set time nak belajar selama 2 jam. So dalam 2 jam tu kita bahagikan kepada 4. 30 minit tu fasa 1, 30 minit seterusnya fasa 2 dan berikutnya lah fasa 3, fasa 4. Ada 4 bahagian macam tu. So bahagian pertama, 25 minit pertama kita belajar. 5 minit kita rehat dan begitulah. Okay. Dengan syarat waktu kita rehat itu kita elakkan untuk pegang handphone. Okay. So mungkin kita boleh amalkan, praktikkan daripada apa tadi yang Azmuddin kongsikan mengenai teknik pernafasan. Kita buat. Kalau rasa kita dah buat tu, mungkin kita rasa kita nak take 5, nak minum air, tak ada masalah. Kita pergi minum air sekejap. Okay. Kita sekejap basuh, sambung balik buat kerja. So begitulah insyaAllah. Sekiranya mungkin saya sendiri juga kadang-kadang terlampau stres, ada stres, rasa emosi untuk belajar. Tiba-tiba macam mana nak betul saya kendalikan dengan sangat ringkas dan cepat. Saya take 5 sekejap, saya sambung balik. Begitulah, baru kita konsisten. Jangan berhenti teruslah macam tu. Okay, baik. Menjawab soalan yang telah diutarakan oleh saudara Azmuddin mengenai cabaran ya, cabaran yang dihadapi oleh oleh para pelajar dan mungkin ramai pihak. Okey. Jadi yang pertama, cabaran yang mungkin learning from home ini yang dihadapi, yang pertama ialah bagaimana kemampuan guru ya untuk mengorganize ataupun menguruskan, mengoperasikan teknologi maklumat, teknologi informasi. Misalnya seperti Zoom, Google Classroom, quiz, Google Drive dan sebagainya untuk menghantarkan latihan dan tugasan kepada pelajar. Dan inilah salah satu medium yang perlu digunakan kerana belajar secara atas talian. Bayangkan guru yang kurang mahir terhadap teknologi yang baru, sebab kita tahu sebelum ni guru-guru banyak mengendalikan kelas secara konvensional. Okey, banyak secara direct. Okey, kita tengok depan-depan dekat papan hitam tulis. Dan kurang diaplikasikan pembelajaran menggunakan teknologi. Sekarang itulah alternatif yang ada. So maka apabila guru yang mempunyai limitasi akses untuk dari segi informasinya tentang teknologi maklumat, maka sedikit sebanyak dia akan memberikan kesan sedikit gangguan kelancaran proses pembelajaran secara atas talian. Oleh sebab itu mungkin cadangan saya pihak sekolah lah perlu membantu ya untuk membentuk satu teamwork, satu kerjasama yang lebih proaktif antara cikgu-cikgu ataupun guru-guru untuk membantu guru yang kurang mahir dalam TMK ataupun teknologi maklumat komunikasi ini sehingga guru itu lebih mahir agar memastikan pembelajaran atas talian ini menjadi lebih lancar. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita boleh lihat cabaran yang dihadapi oleh golongan pendidik, pensyarah ataupun guru-guru. Bagaimana untuk menyediakan pembelajaran yang sistematik, yang efektif dalam kita memastikan sudah pasti akan ada keterbatasan
ataupun limitasi waktu yang dihadapi oleh mungkin para pensyarah sendiri dan mungkin juga para pelajar. Jadi bagaimana untuk kendalikan ini? Okay? Jadi perkara ini boleh dilakukan dengan mempersiapkan quality lesson plan dan mengatur langkah-langkah pembelajaran yang lebih terperinci dari awal lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin bagaimana cabaran dia mungkin dihadapi oleh ibu bapa lah. Ibu bapa kita tahu learning from home, ibu bapa perlu bersama-sama dengan guru menyatukan persepsi mereka bagi memastikan konsentrasi ataupun tumpuan anak-anak para pelajar ini sentiasa belajar. Okay, kerana kita tahu ibu bapa learning from home mereka berfungsi sebagai motivator, okay, untuk memberikan motivasi kepada anak-anak dan menjadi facilitator untuk membimbing anak-anak dan kadang-kadang menjadi mediator ataupun orang perantara antara guru-guru dengan anak-anak. So dan yang mungkin ibu bapa juga perlu bagaimana untuk menjadi evaluator, penilai. Dan perkara ini perlu dijaga learning from home. Jadi kita tahu ibu bapa juga mungkin ada yang berkerjaya sebagai mungkin ada kerja-kerja lah yang mereka dah ada satu komitmen kerja. Lalu tambah lagi dengan perkara masya-Allah. Sangat mungkin memberi kesanlah kepada ibu bapa, sangat mencabar. Lagi-lagi mereka apabila parents atau ibu bapa yang learning from working from home. WFH kalau tak silap saya. Itulah cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa apabila banyak kerja-kerja yang terbebanlah. Okey. Dan yang keempat ialah keadaan ekonomi ibu bapa. Di mana kita tahu dalam pembelajaran online ini memang tidak dinafikan kalau nak belajar mesti ada data internet. Kalau tak ada data internet memang tak dapat belajar. Kalau tak pun wifi. Dan perkara sebegini memerlukan perbelanjaan yang agak membebankanlah, agak tinggi. Bayangkan kalau banyak mata pelajaran yang diambil oleh anak-anak, so makin banyak pelajaran yang diambil, maka banyak kuota internet yang dihabiskan. Bayangkan kalau ada ramai adik-beradik, contoh ada 10 orang, seperti mana yang Azmuddin katakan tadi, mungkin ada keluarga yang ada 10 orang dan 10 orang tu masih belajar lagi. Bagaimana? Lagi-lagi kalau mereka itu golongan berpendapatan yang sangat rendah, B40 kalau kita kaitkan. So sepatutnya duit itu dihabiskan ataupun digunakan untuk keperluan asas seperti makan dan minum, tetapi apabila learning from home ini sedikit sebanyak memberikan bebanan penambahan dari segi kos kewangan yang perlu dihadapi, nak tak nak parents perlu sediakan juga. Kalau tak, habis ketinggalan anak-anak untuk belajar. Maka dengan ini secara kita tahu dalam mengatasi ataupun memahami isu ini, pihak kerajaan juga pernah salurkan bantuan kepada para pelajar, kepada golongan pendapatan B40 bagi mengatasi. Namun begitu mungkin ada beberapa golongan ataupun segelintir orang pelajar yang mungkin terkesan juga walaupun diberikan, tetapi ada juga terkesanlah dengan perkara-perkara sebegini walaupun diberikan bantuan. Jadi itulah serba sedikit cabaran yang dihadapi apabila learning from home itu berlaku. Iaitu yang pertama tadi adalah kemampuan guru dalam menguruskan teknologi informasi. Mungkin ada yang kurang mahir, kemudian bagaimana nak menyediakan ataupun mengendalikan pembelajaran yang sistematik dan efektif dalam memastikan ada limitasi waktu, dan mungkin ibu bapa yang banyak peranan, dan yang terakhir adalah keadaan ekonomi keluarga, khususnya mereka yang golongan keluarga berpendapatan rendah seperti B40. Jadi itu sedikit mengenai cabaran. Baiklah Azmuddin, memandangkan kalau kita lihat masa pun sebenarnya sudah menceburui sebenarnya, dah hampir tamatlah. Jadi saya ringkasnya, mungkin ringkas yang mungkin Azmuddin boleh kongsikan apakah harapan dan saranan yang ingin disampaikan oleh Azmuddin kepada pihak di luar sana. Okey, silakan Azmuddin. Betul-betul masa dah nak habis ni. Okay, jadinya secara ringkas, padat dan tepat dan mantap lagi. Jadinya saya harapkan kepada anda semua, tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa, pelajar-pelajar ataupun siapa sahaja yang melihat video ni untuk sentiasa jaga diri secara fizikal, emosi dan sebagainya
dalam keadaan yang baik, okey, lagi-lagi dalam wabak COVID-19, bukan jaga kesihatan saja, emosi, fizikal itu pun sangat penting untuk masa sekarang ni juga, okey. Sebab kalau kita terganggu emosi, kita tak mampu untuk buat apa-apa kerja. Sama juga dalam fizikal kita dalam keadaan yang tidak stabil, kita juga tak dapat melakukan pekerjaan. Jadinya itu adalah perkara yang penting. Dan bagi saya ingatkan semua golongan ataupun semua pihak memainkan peranan yang penting, okey. Dan siapa generasi yang akan datang? Saya tanya siapa yang bakal menjadi generasi yang akan datang, generasi masa hadapan. Semestinya anak-anak kita semua. Sekejap. Bukan anak saya tak ada anak lagi. Semestinya anak-anak anda semua, semestinya generasi muda sekarang ini. Tapi persoalannya, siapa yang menjadikan mereka generasi yang sangat berguna, siapa yang menjadikan ia seorang anak yang luar biasa. Okay, semestinya ibu bapa, gurulah yang akan mampu mengubah nasibnya. Ya, memang diri mereka sendiri, tapi orang sekitarnya juga, iaitu yang memberi dorongan, semestinya membantu mereka untuk mengubah nasib mereka juga. Okay? Orang yang berjaya sekarang ni bukanlah disebabkan diri mereka sendiri, tapi kejayaan mereka sekarang ni, even mereka adalah seorang doktor, seorang guru, adalah hasil daripada orang sekeliling. Begitu juga diri saya, begitu juga sahabat seperjuangan saya. Okey, jadinya itu adalah secara ringkas. Kita pun dah sampai pada hujungnya. Semoga apa yang kami berikan perkongsian pada hari ini bermanfaat dan dapat membantu anda semua pada segi apa kita bincang, iaitu punca, kesan, apa langkah ataupun cabaran yang kita boleh ambil sebagai iktibar dan boleh kita lakukan. Sekiranya anda ada rasa macam ilmu yang kami kongsikan ini bermanfaat, jangan lupa untuk kongsikan video ini, kongsikan ilmu ini kepada orang lain. Mungkin ia juga akan membantu individu tersebut, mungkin bukan sekarang tapi satu hari nanti. Semoga orang lain juga dapat memahami dan memberi dorongan kepada kita semua. Sekiranya apa yang kami kongsikan ini ada menimbulkan ketidakpuashatian ataupun tersalah kata, kami mohon maaf, kami menyusun 10 jari. Jadi itu sahaja daripada saya. Mungkin Fauzan ada nak tambah apa-apa? Secara ringkasnya, okey, terima kasih Azmuddin. Saya pun dari pihak penganjur yang mohon maaf sekiranya sepanjang kita bersiaran ya, sekiranya ada tersilap kata dan tersalah bicara. Sebenarnya jujurnya apa yang kami sampaikan pada hari ini adalah pandangan peribadi semata-mata. Dan saya sentiasa mengharapkan apa yang kami kongsikan ini sekiranya bermanfaat, sebarkanlah kepada orang ramai. Okey. Mungkin kami tak mampu untuk nak sumbang banyak benda, mungkin dari sekian wang ringgit, kami ada limitasi. InsyaAllah apa yang kami pada hari ini sedikit ilmu, sedikit bermanfaat, kongsilah kepada ramai orang. Dan sebelum saya akhirkan, boleh tak kalau Azmuddin saya nak belanja satu pantun, dan saya rasa mungkin pantun ni biasa kita dengar kot dan sangat agak klise lah, boleh ke? Boleh, agak molek kat situ. Boleh, okey. So pantun saya sangat ringkas. So kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita berjumpa lagi. Insya-Allah. Okey, terima kasih dan salam sejahtera daripada saya. Okey. Terima kasih semua. Okey, itu saja. Sebelum tu Fauzan, kita ambil gambar dulu. Ramai kita ambil gambar walaupun orang tak ada. Kita berdua. Peace. Okey, itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.